Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengerusi masjid dan juga pelaksanaan jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, dalam kuliah kita, yang saya rasa ini kuliah yang last lah, yang akhir sebelum kita mengumumkan cuti lah, cuti daripada kuliah. Mungkin 2 bulan, mungkin lebih, Wallahualam. Sebab kita kan gaji lebih sebulan, jadi mungkinlah kan, tapi rasanya dalam 2 bulan lah lebih kurang, bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. InsyaAllah nanti kita jumpa balik semula selepas daripada bulan Syawal. Baik, insyaAllah malam ini kita sambung dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat. Jadi nak terangkan tentang bulan puasa pun nanti rasanya dah ada ustaz yang terangkan kan tentang bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dah boleh buat persediaan lah. Tinggal lebih kurang seminggu. Hari Rabu minggu depan kita dah tarawih lah malam, dan hari Khamis insya-Allah kita akan berpuasa. Tapi itu bergantung kepada pengisytiharan anak bulan, tengok anak bulan. Kalau nampak kita akan puasa lah. Itu ikut kepada kalender kita, hari Khamis lah puasa. Jadi hari Rabu malam tu dah mula solat sunat tarawih. Mudah-mudahan Pak Kasih ni nanti jemaahnya penuh lah masjid ni, sembahyang sunat tarawih. Buat 23, jangan buat 8, buat 23. Imam kena baca laju sikit lah daripada tahun-tahun sebelum ni. Dia kalau laju insya-Allah orang datang ramai. Kalau lambat ni mungkin salah. 8 je aku pun terus. Jadi kalau masjid yang imamnya baca laju, memang ramai lah. Baik, kita sambung hadis yang panjang. Kita dah baca hadis yang panjang pada kuliah yang lalu. Ini berkenaan dengan bagaimana ataupun ke manakah roh dibawa selepas daripada kematian. Selepas daripada sakaratul maut, dicabut roh daripada jasad, maka roh itu dibawa ke mana? Pada kuliah yang lalu saya telah menerangkan bahawa roh orang-orang yang beriman, bagaimana keadaan mereka dibawa oleh para malaikat. Baik, sambungannya pada malam ini. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in maqarrabuha ila as-sama'il lati taliha.
Kemudian malaikat-malaikat yang berkedudukan istimewa di sisi Tuhan dari penduduk tiap-tiap langit menghantar roh itu beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya. Sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Maksudnya roh orang-orang yang beriman itu dihantar oleh para malaikat daripada satu langit kepada satu langit, kemudian berhenti di langit yang ke-7. Jadi kalau orang kata peristiwa Isra' dan Mi'raj itu Nabi di-Mi'rajkan naik ke langit sampai langit yang ke-7 tu, kalau ada orang kata peristiwa tu tipu, ni hadis dia yang membuktikan memang ada langit sampai kepada langit yang ke-7. Kemudian fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin wa 'iduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk itu, simpanlah suratan amal hamba-Ku ini dalam 'illiyin, tempat simpanan surat amal orang-orang yang berbakti. Suratan amalan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh, disimpan di satu tempat yang namanya Illiyin. Maka para malaikat akan simpan surat amal bagi orang-orang itu dan bawalah dia balik ke bumi. Maksudnya bila roh tu dah dibawa sampai ke langit yang ke-7, maka Allah kata simpanlah buku amalan hamba aku ni dalam Illiyin, satu tempat, kemudian balikkan semula dia ke dunia. Roh tu lah. Kemudian kerana sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari bumi dan ke bumi juga aku kembalikan mereka. Sebab tu kalau ada orang meninggal dunia, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Maka daripada tanah kita diciptakan, maka ke dalam tanah juga kita dimasukkan. Serta dari bumi pula aku keluarkan mereka sekali lagi. Kata Allah, aku dah ciptakan manusia daripada tanah, maka aku balikkan dia semula ke tanah, dan daripada tanah juga aku akan keluarkan mereka semua. Maksudnya apa? Kita diciptakan daripada tanah, kita mati, kita masuk ke dalam tanah, kemudian nanti bila mana sampai kepada hari pembalasan Yaumul Mahsyar, kita akan dibangkitkan semula juga daripada tanah. Itu kita kena faham lah. Janganlah kita sombong. Tempat kita ni kat tanah je, tempat yang kita pijak. Jangan jadi manusia yang sombong. Kita jangan lupa, kita ni hamba Allah, diciptakan daripada tanah, tempat yang kita pijak dekat dunia ni. Dan kita balik semula ke tanah, dan kita bangkit semula juga daripada tanah. Itu pun kita sombong dengan Allah. Kita kena sedar dirilah tuan-tuan. Wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian qala, itu bagi orang-orang yang beriman, roh orang-orang yang beriman. Malaikat akan datang kepada orang-orang yang beriman ini dan membawa rohnya. Saya dah terangkan pada yang lalu bagaimana keadaan malaikat yang datang kemudian mengkafankan kain, membawa kain kafan daripada kain kafan syurga kan, kemudian dan hanut, iaitu campuran ataupun benda yang harum daripada syurga, kemudian dibawa dari satu langit ke satu langit,
kemudian sampai kepada Allah, maka buku amalan itu disimpan di satu tempat namanya Iliyin. Itu bagi orang-orang yang beriman. Okey, baik. Kita lihat malam ini berkenaan dengan roh orang-orang kafir. Qala, baginda Nabi SAW bersabda lagi, wa innal abdal kafira iza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Dan sesungguhnya orang yang kafir ketika hendak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat. Ini keadaan orang kafir. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Orang-orang kafir apabila mereka meninggal dunia, orang kafir kita panggil meninggal dunia, mati kalau panggil meninggal dunia tu macam sopan sangat tak? Tapi memang Allah kita nak meninggal pasal apabila orang-orang kafir ini sampai masa dia, sampai masa lah, kita cakap pasal masa lah, sopan sikit lah kan, akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat dari langit. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Malaikat-malaikat akan turun juga. Tetapi bagaimana rupa malaikat yang turun itu? Sudul wujuh, hitam muka mereka. Malaikat yang datang kepada orang kafir, sudul wujuh, muka mereka hitam. Jangan tanya saya pula hitam macam mana Ustaz, legam ke apa ke? Dalam ni dia kata legam, hitam. Hitam lah. Ma'ahum al-musuh, dengan membawa kain-kain kasar seperti kain kadut. Kain kadut ni apa tahu kain kadut? Yang tak tahu kain kadut ni apa. Tapi kain lah. Orang yang beriman, malaikat bawa kain kafan daripada daripada surga. Tetapi orang-orang kafir ini dibawa kain yang kasar. Seperti kain kadut. Dalam ni dia kata, dalam kitab ni dia kata kain kadut. Kain kasar lah. Tuan-tuan fikirlah kain kasar apa macam mana. Kemudian fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Saya dah terangkan pada tuan-tuan yang lepas, sejauh mata memandang ni, sejauh mata yang memandang kita lah. Kalau kita rasa sana jauh, itulah jauh. Kalau kita rasa sana lagi jauh, jauh sana lah. Sejauh mata memandang. Malaikat ini akan duduklah. Summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datang malakul maut, malaikat maut, lalu duduk di sisi kepalanya. Yajlisa inda ra'sihi, duduk di sisi kepala orang-orang kafir lah yang dah mati. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah. Sambil malaikat itu menyeru dengan berkata, wahai jiwa yang jahat, keluarlah, ukhruji. Wa fi riwayatin fa iza kana ar-rajula su'a qalu ukhruji ila sahati minallahi wa ghadab. Malaikat akan menyeru kepada orang-orang kafir, wahai jiwa yang jahat, keluarlah. Kalau roh orang-orang yang beriman, roh orang-orang Islam, malaikat kata apa? Ayyatuhan nafsul tayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Kalau orang-orang kafir, wahai jiwa yang jahat. Ini orang kafir lah, lawan kita kan. Rasanya malaikat ni dia, kalau orang yang beriman, malaikat akan
menyeru ruh keluar tu dengan nada yang lembut lah, kan? Wahai jiwa orang-orang yang baik, keluarlah. Kalau ruh orang kafir ni mungkin seruan itu lebih keras, kasar, ataupun seolah-olah mungkin macam menengking lah, kan? Wahai nafsu ataupun jiwa yang jahat, keluarlah. Itulah istilahnya. Kalau saya nak lakonkan kan, terpanjat pula. Ustaz ni kenapa menjerit pula kan? Saya boleh menjerit kan, terpanjat orang. Kalau kat sekolah saya menjerit tu daripada tingkat 3 kelas tu, sampai bawah dengar. Budak-budak dah tahu dah, tu ustaz kat atas. Tengah marah tu, dengar kat bawah. Kat sini tak boleh lah kan. Okay. Baik, kemudian keluarlah, dan pada satu riwayat ada disebutkan, maka apabila orang itu orang jahat, berkatalah malaikat, keluarlah engkau. Roh orang yang beriman, malaikat kata keluarlah. Ada satu riwayat yang lain mengatakan bahawa malaikat menyeru roh yang jahat itu, keluarlah engkau. Engkau ni kita biasa sebutkan engkau aku. Engkau aku ni kalau ialah untuk kita yang biasa kalau berbual ni, engkau aku ni dah macam kebiasaan lah kan. Tapi sebenarnya engkau ni macam dia agak kasar lah sebenarnya. Kalau yang lembut tu awak saya. Tapi takkanlah kalau lelaki dengan lelaki dia panggil awak saya, dia kata geli yang kau ni panggil aku awak saya. Kan? Kalau dengan perempuan panggil awak saya boleh pula. Kan? Tapi kalau lelaki dengan lelaki kau aku je. Kan? Okey. Dia macam agak keras lah. Engkau. Keluarlah engkau. Macam itulah. Menyeru malaikat dengan roh yang jahat. Menuju tempat ke mana? Roh orang-orang yang jahat ini, orang-orang kafir ini akan dibawa ke mana? Ke tempat kebencian dan kemurkaan Allah. Wahai roh yang jahat, keluarlah engkau, pergilah engkau kepada tempat kebencian dan juga kemurkaan Allah. Itu orang-orang kafir. Kemudian qala fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u safudu minas sufil mablul. Kemudian baginda SAW bersabda lagi, kemudian roh orang itu berselerak di merata jasadnya kerana takut hendak keluar. Lalu disentak rohnya itu oleh malakul maut sebagaimana sebatang besi pembakar daging disentak dari segumpal bulu yang basah. Itu istilahnya lah. Roh orang kafir ini bila malaikat menyeru kepada mereka, wahai roh yang jahat, keluarlah engkau, pergilah kepada tempat kebencian dan kemurkaan Allah, maka roh orang-orang kafir ini akan bertempiaran, akan berselerak, larilah, nak lari. Lalu malaikat menyentak. Malaikat maut menyentak roh itu keluar daripada jasad. Sentaknya macam mana? Kalau kita tarik pelan-pelan tarik, dia sentak. Sentak ni memang kuat lah dia tarik kan. Sebagaimana dalam kitab ni kata, sebatang besi pembakar daging disentak dari segumpal bulu yang basah. Ini saya nak bayangkan, tuan-tuan pun tak tahu nak bayangkan, tuan-tuan bayang sendirilah. Kan, besi daging kemudian disentak daripada bulu yang basah. Maksudnya pembawa sendirilah. Nak lukis pun tak pandai. Okey. Kemudian fayakhuzuha, malakul maut pun mengambilnya. Bila dah sentak macam tu, maka malaikat pun ambil rohnya. Fa iza akhazaha
lam yad'uha fi yadihi tarfatan 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Maka apabila ia mengambilnya, malaikat-malaikat yang ditugaskan itu tidak membiarkannya di tangan malakul maut walau sekelip mata pun, sehingga mereka meletakkannya ke dalam kain yang kasar, dan keluar pula dari roh itu bau yang busuknya seperti sebusuk-busuk bau bangkai yang ada di atas muka bumi. Ni faham? Roh orang beriman kan, bila mana dah dikeluarkan, dah keluar daripada jasad, malaikat maut ambil roh tu, kemudian malaikat yang penjaga tadi tu kan diambil roh orang beriman tu, kemudian dikafankan dengan kain kafan syurga, barulah dibawa naik ke atas kan. Orang-orang kafir, malaikat maut dah sentak rohnya tu, kemudian malaikat yang tadi tu, yang dua yang beriring tu, malaikat itu akan mengambil roh itu juga, roh orang kafir ni akan diambil juga, dibalut dengan kain kasar tadi tu. Dibalut. Okey. Kemudian orang-orang yang beriman diletakkan bau-bauan daripada syurga. Tetapi orang-orang kafir berbau sebusuk-busuknya, seperti busuknya bau bangkai yang ada di atas muka bumi. Tuan-tuan rasa bangkai mana, binatang mana yang bangkainya paling busuk? Rasa-rasalah. Manusia kalau dah meninggal kan, kalau dah lama ingat busuk. Maksudnya sebusuk-busuk bangkai. Okey. Tak, Allah alam bangkai apa, tapi mana tuan-tuan rasa bangkai yang paling busuk sekali baunya, itulah sebusuk-busuk macam itulah bau busuknya. Okey. Kemudian wa yakhruju minha ka'antan rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Roh orang beriman tadi diambil, dikafankan, diletakkan bau-bauan daripada syurga, dibawa ke langit. Roh orang kafir juga dah dibalut dengan kain kasar, baunya busuk seperti bangkai, dibawa juga untuk naik ke langit. Baik. Dia lebih kurang cerita ni depan sama, tetapi yang membezakannya adalah bagaimana keadaan roh itu, roh orang beriman dan juga roh orang kafir. Kemudian fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Maka mereka tidak melalui semasa membawanya mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kumpulan malaikat itu berkata, ma hadzal ruhul khabis. Malaikat-malaikat yang membawa roh orang-orang kafir ini naik ke langit, bila mana sampai kepada kumpulan-kumpulan malaikat yang berada di langit-langit itu, maka malaikat yang di langit itu berkata apa? Roh yang jahat ini roh siapa? Kalau roh orang yang beriman, malaikat akan tanya, siapakah roh orang beriman ini? Siapakah roh orang yang baik ini? Kalau orang-orang kafir, roh yang jahat ini roh siapa? Okey. Fayaquluna fulanu bin fulanin bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka malaikat yang membawa roh itu, mereka berkata, roh si anu, anak si anu. Oh, roh yang jahat ini anak segan-segan lah, tipulan bin tipulan. Okey.
dengan menyebutkan seburuk-buruk namanya yang biasa dipanggil dengan nama-nama itu di dunia. Okey. Waktu saya dah cakap pada kuliah yang lepas, kalau nama kita ni nama yang baik, gunakanlah panggilan itu dengan panggilan nama-nama yang baik. Janganlah nama elok-elok tapi dipanggil nama lain. Orang tu gelap dipanggil black, orang tu besar sikit dipanggil bob. Itu panggilan-panggilan lah kan. Tapi kalau orang tu tak jadi masalah, dia tak kisahlah kan. Kadang-kadang setengah orang dia tak boleh. Kita jangan panggil lah dengan panggilan nama-nama yang tak berapa elok lah. Tak berapa, tak ada makna. Panggilan tu tak ada makna pun. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Maka roh orang-orang yang kafir apabila malaikat nak bawa naik ke langit, berakhir perjalanan mereka di langit yang pertama. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya, tetapi tidak dibukakan baginya. Roh orang-orang kafir nak dibawa naik ke langit, di langit yang pertama lagi dah tak lepas. Roh orang yang beriman, roh kita akan dibawa sampai ke langit yang ke-7. Orang-orang kafir di langit dunia dah tak boleh naik lagi di atas. Sampai situ sahaja roh orang-orang kafir. Malaikat yang menjaga tingkatan langit tu tak buka dah pintu langit untuk bagi roh orang-orang kafir ini naik ke atas. Tak boleh dah. Maka kita, insya-Allah, kita ni orang-orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah kita akan dibawa, roh kita nanti akan dibawa naik ke langit. Mudah-mudahan sampailah kepada tempat yang selamat untuk kita. Kemudian summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 40 suratul A'raf. Artinya, tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga hingga unta masuk di lubang jarum. Tuan-tuan bayang tak perumpamaan ataupun makna ayat ini? Roh orang-orang kafir tak akan dibawa naik ke langit, dan mereka juga tidak akan sesekali masuk ke dalam syurga. Tak akan. Roh kita, orang beriman, akan dimasukkan ke dalam neraka berdasarkan kepada dosa yang kita buat. Kemudian kita akhirnya akan masuk ke dalam syurga. Tetapi roh orang-orang kafir, mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam itu, dan tidak akan masuk ke dalam syurga hingga unta masuk di lubang jarum. Tak akan masuk syurga tu, tuan-tuan bayangkan, unta boleh tak masuk dalam lubang jarum? Boleh tak unta tu masuk dalam lubang jarum? Tak boleh. Sampai bila-bila pun tak boleh. Maksudnya roh orang-orang kafir ini sampai bila-bila pun tak akan masuk ke dalam syurga. Mana mungkin unta masuk dalam lubang jarum? Benang yang kita nak masukkan tu, susah nak masuk. Ini kan pula unta. Ataupun kita boleh buat bandingan lain, sampailah gajah tu terbang. Roh orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Takkan. Itu kita kena faham.
Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, fayaqulullah azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla fayutrahu ruhu tarhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, simpanlah suratan amal jahatnya di dalam sijjin, tempat simpanan surat amal jahat orang-orang yang berdosa, yang letaknya di bumi yang terkebawah sekali, lalu dicampakkan rohnya ke situ. Faham tak? Orang yang beriman, suratan amal, buku amalan dia Allah simpan di satu tempat namanya Illiyin. Kemudian roh itu dimasukkan semula ke dalam tanah. Roh orang-orang kafir, buku amalan mereka akan diletakkan di satu tempat namanya Sijjin. Kemudian roh itu, Sijjin itu letaknya di bumi yang paling bawah. Kita pernah tahu tak bumi bawah ni sedalam mana? Tak tahu kan? Bumi ni sedalam mana? Maksudnya buku amalan orang-orang jahat, orang-orang kafir diletakkan di bumi yang paling bawah. Kemudian roh-roh orang yang kafir ini, roh-roh orang yang jahat ini akan dicampakkan sama ke situ. Maksudnya roh-roh orang kafir ini, roh-roh orang yang jahat ini akan diletakkan di bawah bumi yang paling dalam sekali. Di situlah roh orang-orang kafir akan tinggal, akan menetap di situ sampailah dibangkitkan semula. Faham? Ini guna bahasa mudahnya, jangan tak faham. Tuan-tuan pun boleh lihat perbandingan di antara roh orang beriman dengan roh orang kafir. Maka sekarang ni tuan-tuan, kita rasa bersyukur tak kita ni orang Islam? Kita ni bersyukur tak kita ni beriman kepada Allah? Bersyukur. Jadi tanda kita bersyukur kepada Allah, apa dia? Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita insya-Allah yang dalam dekat Bait Kasih ni, dekat dalam masjid ni, semua daripada kita lah. Selagi mana kita mengakui bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selagi itulah kita ni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bezanya di antara kita adalah iman seseorang itu sama ada imannya banyak ataupun imannya sedikit, imannya kuat ataupun imannya lemah. Itulah beza kita di antara kita satu sama lain. Tapi jangan risau, selagi mana kalimah tauhid itu kita ucapkan dan kita yakin, kita akan sentiasa ataupun kita akan menjadi orang-orang yang beriman sampailah ke akhir hayat kita. Boleh faham tuan? Jangan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita kufur kepada Allah. Jangan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita keluar daripada agama Islam dan sebagainya. Jadi jagalah iman kita. Bulan Ramadan yang akan datang nanti, pertingkatkan iman kita. Banyakkan kita melakukan amal-amal ibadah yang boleh menguatkan iman kita, yang boleh menambahkan pahala kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bersama-sama yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti insya-Allah. Saya rasa cukup sampai di situlah. Insya-Allah kita cutilah 2 bulan. Kita jumpa semula selepas daripada hari raya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita umur yang panjang, kesihatan yang baik. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.